صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم Assalamualaikum. Kenapa? Testing. Kenapa suara saya? Suara ada. Suara. Yang bisa lah. Itu juga banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa a'adil syarr. Ini apa soalnya? Nah, testing ini apa soal? Berespon masuk tadi masuk apa? Lagi lagi balik. Testing tidak ada. Kita testing terus kenapa soalnya? Ada kenapa soal? Testing testing
Assalamualaikum, okey ke suara Ana? Ada masalah internet sikit. Mau je lah deh. Astagfirullahaladzim. Maaf banyak belaka. Boleh Ana terpaksa guna headset. Bentar-bentar eh. Maaf. Sekejap eh. Sekejap. Kalau suara saya okey dah, boleh saya mulakan ke? Okey, boleh. Respon sikit supaya saya boleh tengok. Okey dah. Baik. Saya mulakan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh keberkatan ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam medium Zoom untuk sama-sama kita berbincang dan kita mengambil iktibar daripada peristiwa yang agung yang kita sambut pada tahun ini. Pada permulaannya, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada keseluruhan pelaksana program kita pada hari ini dan juga kepada semua dermawan-dermawan penyumbang yang sentiasa memberi kerjasama dan juga bantuan kepada sekolah Mahad Pengajian Islam Mahad Ad-Dirasat Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik tuan-tuan, puan-puan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang amat menarik bertepatan dengan bulan yang kita sedang ada pada ketika ini, iaitu bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Awal, iaitu bertepatan dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tajuk yang telah diberikan kepada saya pada pagi ini, insya-Allah kita akan membincangkan ibrah daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan ibrah, tuan-tuan? Ibrah ialah pengajaran yang dapat kita ambil daripada kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suatu kewajipan kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenal Nabi dan juga Rasul, yang mana ianya merupakan satu kewajipan bagi seluruh umat Islam. Wajib ke atas setiap orang Islam untuk mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita beriman dengan kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila kita melusuri sejarah, para alim ulama kita, mereka telah membincangkan peribadi, akhlak dan juga perilaku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah kumpulkan perkara tersebut dan hasilnya mereka nyatakan bahawa peribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam amatlah sempurna pada setiap sudut. Tak kira sudut apa sekalipun, dari sudut duniawi ataupun ukhrawi, dari sudut perhubungan masyarakat,
sosioekonomi, sosial baginda Nabi SAW semuanya sempurna. Tidak ada satu makhluk yang paling sempurna melainkan baginda Rasul SAW. Oleh itu tuan-tuan, kita dapat tengok ada setengah ulama yang mengambil berat tentang akhlak peribadi baginda Rasul SAW dan juga sifat-sifat zahir yang ada pada baginda Nabi SAW. Oleh itu mereka mengumpulkan perkara-perkara tersebut dan mereka telah hasilkan beberapa karya yang menceritakan tentang sifat-sifat zahir dan juga sifat-sifat perilaku baginda Nabi SAW. Maka lahirlah karangan-karangan di kalangan alim ulama, antaranya ialah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini menceritakan kesempurnaan dan juga kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW, sama ada dari sudut akhlak Nabi dan juga dari sudut perilaku dan juga tubuh badan baginda Nabi SAW. Ada sebahagian ulama yang lain tuan-tuan, dia mengumpul dalil-dalil dan tanda-tanda kenabian baginda Nabi SAW. Maka lahirlah kitab, antaranya kitab Dalailun Nubuwah, antaranya karangan yang masyhur bagi Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfihani. Antara lain juga, ada ulama yang mengumpulkan keistimewaan yang khusus yang hanya Allah Ta'ala bagikan kepada baginda Nabi SAW. Yang mana kelebihan ini, keistimewaan ini, tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Antaranya kitab bagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Khasa'is. Dan ada yang ditulis di kalangan alim ulama kita yang menceritakan kelebihan baginda Nabi SAW, antaranya kitab Bidayatul Usul fi Tafdilir Rasul bagi Al-Imam Izzuddin Abdis Salam. Apa tujuan saya nyatakan karangan-karangan alim ulama di sini tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan nak menunjukkan bahawa alim ulama kita daripada awal kurun dahulu sampailah sekarang, mereka mengambil berat tentang perihal Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ada banyak kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad satu kitab dan juga hikmah. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Al-Quran dan juga hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarkan kepada baginda Nabi apa yang tidak diketahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad amatlah besar. Kelebihan ini menjadikan baginda Nabi terkehadapan berbanding Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang lain, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada di kalangan baginda-baginda Nabi dan juga Rasul ini yang mampu untuk berkata-kata dengan Allah. Dan ada yang Allah Ta'ala angkatkan darajat daripada mereka, melebihi daripada mereka yang lain. Jadi kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW merupakan satu kelebihan yang besar. Maka wajib ke atas kita sebagai seorang umat baginda Nabi SAW, kita kena syukur dan juga kita kena berterima kasih kepada Allah kerana kita dilahirkan sebagai umat baginda Nabi SAW. Kelebihan yang ada pada umat Nabi SAW amat besar. Sehingga kan Nabi Musa alaihissalam, ke mana Nabi melakukan Isra' dan juga Mi'raj, baginda Nabi Musa menyatakan keinginan dan juga kekesalan dia. Dia tak dapat jadi umat Nabi SAW. Dia tu pekat Nabi dah, tetapi dia juga rasa kesal dan juga dia deki kepada umat Nabi Muhammad SAW kerana apa dia juga nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni yang dilahirkan sebagai umat Nabi SAW, terasa benda itu merupakan satu kelebihan dan juga anugerah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, kita kena tahu, kita ni diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Telah sedia maklum bahawa
kita ni adalah umat akhir zaman, umat Nabi yang terakhir. Akan tetapi tuan-tuan, kita dapat kelebihan di akhirat kelak, kita merupakan umat Nabi SAW yang paling awal yang mana dapat masuk syurga. Kita ni walaupun berada di akhir zaman, tetapi kita diberi kelebihan oleh Allah di akhirat nanti. Kita orang yang pertama boleh masuk syurga. Adapun umat-umat yang terdahulu, ikutlah umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan umat Nabi Adam sekalipun, walaupun mereka telah berada lama di dunia ini, mereka tak dapat masuk syurga melainkan setelah umat baginda Nabi SAW masuk syurga. Benda ini dinyatakan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam sahih dia. Ada suatu hadis Nabi SAW menceritakan, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ni merupakan orang yang terakhir di kalangan ahli dunia. Memang benar, kita berada di akhir zaman. Kita bukan berada di awal zaman, bahkan kita akan menghadapi hari kiamat. Kita yang dapat rasa hari kiamat. Kita ni memang orang yang terakhir di atas dunia. Akan tetapi Nabi SAW ceritakan, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi kita merupakan orang yang paling awal pada hari kiamat, iaitu kitalah orang yang mula-mula akan dinilaikan pahala amalannya di hari akhirat kelak. Ketika mana kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, umat-umat yang lain menderita, menunggu keseksaan panah teriknya berada di padang mahsyar. Seksanya menunggu tadi. Untuk apa? Untuk dinilai. Boleh masuk syurga ataupun tidak. Dinilai perbuatan dan juga amalan dia di muka dunia. Akan tetapi kita dapat kelebihan, kita yang mula-mula boleh dinilai. Walaupun kita ni, kalau kira duk ngelah tu di akhirat, di dunia. Tetapi di akhirat kita lah orang yang mula-mula dinilai. Bila kita ni mula-mula dinilai, kita akan dapat masuk syurga yang paling awal. Sebab itu Nabi kata, al-muqdi lahum qabla al-khalaiq. Kitalah yang dinilai sebelum daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kitalah yang awal-awal sekali dapat masuk syurga. Ini merupakan satu kelebihan yang besar, tuan-tuan. Wajib untuk kita syukuri dan juga kita hayati. Apa yang kita dapat kecapi pada hari ini tak lain dan tidak bukan kerana baginda Nabi SAW. Bertepatan dengan bulan Maulidur Rasul, iaitu bulan Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal, biasanya kita orang Melayu, kita sebut Rabiul Awal. Tetapi kalau kita pergi ke tanah Arab, kita belajar dengan alim ulama. Masyhur di kalangan alim ulama, mereka tak panggil Rabiul Awal. Bulan ni mereka menamakan Rabiul Anwar. Bulan yang dinyatakan keluarnya bunga-bunga yang bercahaya. Bercahaya tu kerana apa, tuan-tuan? Kerana lahirnya seorang insan yang paling agung, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang ada pada Nabi, kita juga dapat kecapi. Kalau nak kira, bila seseorang itu dapat kelebihan, orang lain tak dapat rasa juga. Tetapi lebih baginda Nabi kita ni, apa yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada diri dia, umat dia juga dapat rasa kecapi juga nikmat tersebut. Antara lainnya, tuan-tuan, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masyhur dengan nama umat Muhammadiyah, kita ni, pahala kita ni digandakan. Walaupun amalan yang kita lakukan ni sedikit. Tengoklah umur kita. Umur umat Nabi Muhammad SAW amat singkat, amat pendek. Nabi cerita dalam suatu hadis, umur umat Nabi ni antara 60 hingga 70. Paling terik tu 70. Kalau lebih daripada 70, itu adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tu pun tak larat dah kita nak kerja. Kerana kudrat kita tak ada mana tu. Jadi umur kita tu pendek nak dibandingkan dengan umur umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Adam AS, umur dia sampai 1000. Tengoklah umur Nabi Nuh AS, dia berdakwah saja dekat 900 tahun. Ya, 900 tahun dia berdakwah. Tu dia berdakwah, umur dia lebih lagi lah daripada tahap tu. Akan tetapi, walaupun umur kita ni singkat, kita ni pendek, orang panggil mati muda, tetapi pahala yang kita buat digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Cuba kita perhatikan ketika mana kita berada di bulan Ramadan.
Di dalam bulan Ramadan, ketika mana kita berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu nikmat yang amat besar kepada kita. Gapo dia tu? Iaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang mana kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. 1000 bulan. Kira lah umur kita berapa tahun. Kalaulah kita ni boleh Lailatul Qadar setiap tahun, pahala ganjaran kita dapat melebihi daripada apa yang dapat di sisi umat-umat yang terdahulu. Orang ni dah lebat pahala. Dah lebat dosa pula. Kita ni dapat kelebihan sebab jadi umat Nabi. Kalau kita buat dosa, kita boleh bertaubat untuk menampal kekurangan yang kita lakukan. Orang panggil nak backup ke apa yang kita dah buat, kita ni berdosa, kita boleh bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan azab secara serta. Allah Ta'ala kata, tubu ila bari'ikum. Kamu bertaubatlah kepada Tuhan kamu. Faqtulu anfusakum. Maka cara bertaubatnya ialah dengan membunuh diri mereka. Ini cara orang zaman dulu. Umat-umat terdahulu tak dapat tidak mereka nak bertaubat kepada Allah. Nak orang panggil mendapat keredaan daripada Allah atas apa yang telah mereka lakukan maksiat. Tak dapat tidak. Dia terpaksa bunuh diri. Kita ni tak padat. Ya, Tuhan kata tak perlu pun bunuh diri kita. Kita memada dengan bertaubat, rasa kurangnya dan juga kita ni rasa sesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah membadai. Kelebihan semua ni hanya diberikan kepada kita oleh kerana kita ni jadi umat baginda Nabi SAW. Maka oleh kerana kita tahu kelebihan yang ada pada baginda Nabi dan kita juga dapat kecap benda tadi, maka bertepatan dengan bulan yang mulia ini, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajar untuk kita ambil beberapa pengajaran daripada apa yang telah kita kata tadi. Pertamanya, mesti kita kenal dan juga kita kena ketahui dulu peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlak Nabi, perilaku Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Semua benda tu kita kena tahu untuk kita jadikan role model. Jadikan satu panduan sehingga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat Al-Quran. Allah Taala kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu ikutan yang amat baik. Allah Taala kata di Nabi tu ada ikutan yang comel. Segala benda yang comel ada di sisi Nabi SAW. Tak kira lah apa sudut sekalipun, semuanya dijadikan panduan pada diri Nabi SAW. Sebab itu bila mana ditanyakan akhlak Nabi SAW kepada isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, para sahabat nak tanya,
apakah perilaku baginda Nabi SAW? Maka sahabat tak dapat tidak kena tanya isteri Nabi. Kerana dialah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maka Sayyidatina Aisyah kata gapo kepada para sahabat, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak perilaku Nabi itu ialah Al-Quran. Nabi merupakan cerminan bagi Al-Quranul Karim. Segala apa yang baik, apa yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, Nabi lah merupakan cerminan. Nabi lakukan segala benda apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran bergeraknya ialah baginda Nabi SAW. Tak kira lah dari sudut apa sekalipun, kalau kita kata dari sudut kepimpinan, Nabi merupakan seorang pemimpin negara, yang mana negara tadi negara yang amat berjaya, negara Madinah, negara awal Islam. Kalau kita nak kata Nabi ni dalam bab strategi peperangan, Nabi ni adalah orang yang mengetuai bala tentera. Nabi merupakan panglima angkatan tentera. Kalau dari sudut pendidikan, Nabi merupakan seorang guru dan juga murabbi. Nabi dapat mendidik, mencetik hati para sahabat ridwanullahi alaihim dan juga para masyarakat ketika itu. Dalam sudut perniagaan, nak mencari rezeki, Nabi juga merupakan seorang peniaga yang berjaya. Sebagaimana kita telah baca dalam sirah bahawa Nabi ini dapat memberikan kekayaan dan juga keuntungan kepada perniagaan isteri dia, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari segi sosio-politik pula, ataupun kita kata dalam pergaulan, Nabi merupakan seorang sahabat. Nabi ni seorang sahabat. Nabi ni bergaul dengan orang-orang ketika itu. Nabi bersahabat baik dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan. Nabi bergaul dengan semua, bahkan dengan raja-raja ketika itu. Dan Nabi juga merupakan satu panduan kepada kita dalam sudut rumah tangga. Nabi juga adalah seorang suami. Nabi juga ialah seorang bapa. Nabi juga adalah seorang anak. Dari segala sudut, Nabi merupakan satu role model. Maka wajib untuk kita kenal perkara tersebut dan kita kena mengetahui benda ini dalam pengajian. Usahalah untuk kita membaca kitab-kitab Syama'il, kesempurnaan baginda Nabi SAW, sebagaimana yang telah saya nyatakan pada awal perbincangan kita tadi. Cuba baca, cuba beli peribadi Nabi SAW. Buku-buku yang menceritakan tentang akhlak peribadi baginda Nabi SAW. Janganlah kita jadikan role model kita ini, kita ambil daripada orang-orang barat. Tak kenalah, kerana baginda Nabi merupakan satu sosok, satu identiti yang amat sempurna. Kita wajar untuk ambil iktibar dan juga kita kena hayati sirah perjuangan Nabi SAW. Dan kita kena tahu bahawa Nabi ni berkorban bermati-matian untuk menegakkan agama Islam. Kalau tidak, kita tak rasa nikmat iman dan juga Islam yang kita kecapi pada hari. Kalaulah tidak ada usaha dakwah baginda Nabi SAW, diturunkan juga kepada para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, pemerintah-pemerintah zaman dahulu, sehinggalah zaman kita ni, kalau kita tidak syukuri dan juga kita tak hayati pengorbanan mereka, maka apalah kelebihan yang ada pada kita. Bertepatan dengan tarikh kelahiran baginda Nabi SAW, kita kena ingat, ini merupakan satu tarikh yang amat besar. Walaupun ada khilaf di kalangan alim ulama bilakah tarikh yang sebenarnya Nabi dilahirkan. Ada yang kata 3 hari bulan Rabiul Anwar, ada yang kata 7, ada yang kata 9, ada yang kata 12. Yang masyhurnya kata 12 Rabiul Anwar, ada yang kata 13. Walaupun ada perbezaan pendapat, akan tetapi menjadi fitrah manusia. Apabila kita ni ingat, kita memperingati tarikh kelahiran seseorang, itu adalah tanda bahawa kita ni kasih kepada kehidupan dia. Bersempena contoh hari ni, kita buat satu majlis begini. Tak lain dan tidak, itu nak memupuk perasaan cinta dan juga kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Yang mana Nabi ni sentiasa sayang kepada umat dia. Jadi, dengan cara kita mengingati tarikh dia, tarikh kelahiran baginda Nabi SAW, maka ini merupakan satu tanda dah kita cinta Nabi. Cuma tak hadai dengan kita ingat saja, kita kena bergerak juga dengan tubuh badan. Kita kena aplikasikan dalam kehidupan kita.
Tak pandai kita mengaku saja. Tetapi dalam perilaku kita, kitanya tak ikut Nabi. Bahkan kita pula langgar arahan Nabi SAW. Kitanya bersungguh sambut maulud. Kita bersungguh berselawat kepada Nabi. Akan tetapi dalam kehidupan seharian kita, kita tak hayati. Kita tak buat apa yang Nabi ajar. Ini tak kena juga. Tak kena juga. Jadi perlu kita selarikan rasa cinta kita dan kita lahirkan dalam bentuk perbuatan yang kita buat. Jadi dalam bulan Rabiul Anwar ini, kita perbanyakkanlah berselawat dan juga puji-pujian ke atas baginda Nabi SAW. Antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan baginda Nabi SAW pada hari Isnin, dan Allah Ta'ala wafatkan juga baginda Nabi pada hari Isnin. Hari yang sama dilahirkan dan juga diwafatkan. Dinyatakan oleh alim ulama kerana apa? Supaya kita dapat menghayati kelahiran baginda Nabi SAW dan kita tidak menghayati tarikh wafat Nabi. Kerana ada sahabat dan juga kita ni sebagai umat Nabi, apabila dikatakan bahawa Nabi SAW telah wafat, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa kecewa. Kerana insan yang paling mulia ini telah meninggalkan kita. Maka antara hikmah kenapa Allah Ta'ala letakkan hari Isnin sebagai tarikh kelahiran dan juga kewafatan, supaya kita dapat mengingati kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW. Kita tak rasa sedih. Bahkan kita rasa bangga, kita rasa gembira, kita rasa cinta dan juga rasa kasih sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kelebihan yang ada tadi, selawat kita kena perbanyakkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kelebihan yang ada pada selawat tadi amat besar. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh riwayat Imam Nasa'i, baginda Nabi SAW mafhum dalam hadis tersebut, Nabi bersabda, barang siapa yang mengucap selawat kepada aku satu kali, kita selawat Nabi sekali ya, apakah balasan yang Allah Ta'ala bagi kita? Allah Ta'ala akan berselawat baginya 10 kali. Kita hanya sebut sekali, tetapi Allah Ta'ala bagi balasannya 10 kali. Selawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia ni, maknanya Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita 10 kali. Tak pandai lah kalau kira. Kita wisa boleh 10. Untung kalau orang nego tu wisa boleh 10. Tak rugi kalau kita selawat. Dan digugurkan kesalahan 10 kali. Dosa kita ni Allah Ta'ala juga hapuskan 10 kali. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan, Allah Ta'ala ampunkan. Dan ditinggikan baginya 10 darajat. Ni kelebihan selawat. Hadis ni riwayat Imam Nasa'i. Besarnya kelebihan selawat tuan-tuan. Kita selawat sekali, boleh selawat daripada Allah Ta'ala dengan mana Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita 10 kali. Lepas tu kesalahan yang kita dah buat sehari-hari ni, Tuhan ampun. Dan pada masa yang sama Allah Ta'ala angkat darjat kita. Tak ada dah lah kelebihan yang besar untuk selawat. Selawat ni amat besar. Bahkan dia jadi satu amalan yang amat mulia. Nak kira dengan amalan-amalan yang lain. Sebab itu para alim ulama kita, mereka sentiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW dan memuji Nabi. Sebab itu kita tengok ada banyak lafaz-lafaz selawat. Ada selawat biasa yang kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ada selawat yang lain, sallallahu ala Muhammad. Ada banyak jenis cara-cara berselawat kerana nak mengungkapkan rasa kasih dan juga sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi tak mada kalau kita hanya rasa kasih, tapi kalau kita tak ikut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kalau kata mu ni betul-betul kasih kepada Allah, mu ni rasa sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu ikutlah aku. Kita kena ikut baginda Nabi SAW. Tak kira dari sudut apa sekalipun, kita ikut Nabi. Apa balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Kita sayang kepada Allah, kita ikut Nabi. Nescaya Allah akan sayang kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan hanya sahaja Allah Ta'ala amat pemurah dan juga maha mengampun. Ini kelebihan untuk kita mengikut baginda Nabi SAW. Jadi ibrah yang terakhir yang saya nak nyatakan di sini, bila mana kita tahu dah semua benda tadi, maka kita kena budayakan sifat-sifat mulia yang ada pada baginda Nabi SAW. Kita budayakan dalam jiwa kita. Kalau kita ni pendidik, kita budayakan dalam jiwa anak-anak kita. Mula-mula kita budayakan dalam diri kita dulu. Kemudian kita budayakan kepada masyarakat di sekitar kita. Sama ada anak-anak kita, anak didik kita, jiran-jiran kita. Paling kurang kita utamakan 4 sifat yang wajib yang ada pada Rasul SAW. Benda yang kita tahu semua dah. Apa dia 4 perkara ni? Pertamanya sifat siddiq, sifat benar, sifat jujur. Kita ni kena sentiasa budayakan sifat jujur dalam sepanjang masa. Janganlah kita ni kata kita sayang Nabi, tapi dalam bab jujur, dalam bab amanah, kita pahut tepi. Nipu semua. Tak benar dalam tindakan kita, tak benar. Itu sifat pertama, mesti siddiq. Kita kena benar. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Nabi, iaitu amanah. Kita kena rasa tanggungjawab. Peranan kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ni. Kita kena rasa taat perintah Allah Ta'ala. Taat kepada perintah Rasul. Taat kepada perintah ibu bapa kita. Hormat kepada orang lain. Kita kena rasa kita ni hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada sifat amanah dalam diri kita, segala tanggungjawab kita, tugas yang kita lakukan, nescaya akan jadi lancar, jadi comel. Sebab apa tu? Kerana kita aplikasikan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi. Yang pertama siddiq, yang keduanya amanah, yang ketiganya tabligh, iaitu kita kena sampaikan. Kita ni kena usahakan. Kita tarbiyah diri kita biar jadi da'i. Sebagai seorang pendakwah yang boleh ajar nilai-nilai murni kepada orang lain. Bukan setakat diri kita, bahkan kita boleh ajar orang lain juga buat benda-benda yang comel. Sifat tabligh ni. Biar memberi kesan kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada sifat fatonah. Kena bijaksana dan juga cergas dalam pemikiran dan tindakan kita. Nak jadi bijak ni, kena belajar sungguh-sungguh lah. Kalau anak-anak kita kena belajar sungguh-sungguh. Kita sendiri pun kena belajar sungguh-sungguh. Kena sentiasa mendalami ilmu pengetahuan. Tak kira lah ilmu tak di dunia ataupun akhirat. Kita kena sentiasa mendalami ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu yang baik ini, kita akan dapat kejayaan di dunia dan juga akhirat. Orang yang bijak ni, orang yang bijak dalam tindakan, orang yang cergah dalam tindakan, dia ni mampu nak sesuaikan diri dia dalam buat baik mengikut kepelbagaian latar belakang orang. Dia boleh meletakkan laras bahasa dia, gaya ucapan dia, cara dia berhujah, menepati ilmu dan juga pengajaran yang dia belajar. Menyebabkan orang pun mudah nak terima dia. Jadi 4 sifat ni, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bukan kita belajar saja-saja, bukanlah kita tahu benda yang ada pada Nabi saja, tetapi kita kena budayakan dalam jiwa kita. Ni ibrah yang paling besar. Kita aplikasikan benda yang ada di dalam Nabi SAW, kita juga kita buat. Kenapa? Kerana kita ni umat baginda Nabi SAW. Dalam konteks masyarakat, kita hidup dalam masyarakat. Kita di sekolah, kita di pejabat, kita duduk dalam kejiranan. Semua benda tadi memerlukan kepada cara kita berta'amul, berinteraksi dengan orang ramai. Tuan-tuan, puan-puan, paling kurang kita buat 2 perkara. Kita kena ingat 2 perkara dan tinggallah 2 perkara. Ingat semualah. Ambil 2 perkara ni, tinggal 2 perkara. Apa dia yang kita kena sentiasa ingat tuan-tuan? Ingat kebaikan orang lain yang mana dia buat kepada kita. Kita kena ingat semua. Orang buat baik kita. Orang juruh kita, orang layak kita comel, orang muliakan kita. Kita kena ingat semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kena sentiasa ingat keburukan yang ada pada diri kita, kita buat ke orang lain. Ini kena ingat semua. Jangan kita ni duk tengok keburukan orang. Tetapi kita kena ingat keburukan yang ada diri kita. Pertama, tengok kebaikan orang. Yang kedua, tengok keburukan diri kita. Ni kena ingat semua. Gapo pula 2 benda yang kita kena lupakan, iaitu kena lupakan kebaikan yang kita buat. Kalau kita buat baik ke orang, jangan duk ingat semua. Cuba lupakan. Supaya tidak jadi ngokeh.
tak jadi ngokit. Bila kita buat baik orang, kita lupakan. Dan yang kedua, keburukan orang lain kepada diri kita. Hak ni juga kita kena lupakan. Kalaulah perkara ni kita buat, kita ingat kebaikan orang kita ingat kejahatan, keburukan kita kepada orang lain, kemudian kita lupa kebaikan kita ke orang, dan kejahatan, keburukan orang lain buat kita, insya-Allah, kejayaan di dalam suatu masyarakat, dalam suatu komuniti akan jadi comel. Mudah nak kira. Dan masyarakat tadi akan mencapai satu kemajuan yang tidak dicapai oleh orang lain. Kalau perkara ni kita buat, kena ingat dua perkara, kita lupakan dua perkara. Jadi bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang mulia ini dan pada tahun yang akan datang, insya-Allah kita cuba sentiasa memperbaiki diri kita ambil pengajaran dan juga pengorbanan yang ada di dalam jiwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita buat kepada diri kita sendiri. Jadi setakat inilah pada pagi yang penuh kemuliaan ini perkongsian daripada saya yang seberkekurangan. Saya mohon maaf dan juga ampun daripada tuan-tuan, puan-puan sekalian atas kekurangan yang ada. Dan saya minta maaf lah tadi internet tu untuk comel mana, mungkin ada gangguan sedikit dalam talian kita pada pagi ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri hamba sendiri. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sama-sama mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Jadikan baginda Nabi SAW sebagai satu ikutan ke dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Setakat ini dululah pada pagi ini. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jika ada rezeki lagi kita boleh bertemu pada sidang yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama semua. Maaf sikit internet tadi tutup jadi mana. Saya terpaksa guna handset.